Kita akan bincangkan hari ini usul ke-65. Dalam nota yang ke-43 ni sebenarnya, dalam simpanan saya, usul ke-65 ni sila lihat muka surat 370. 370 ya. Di usul ke-65. Riwayat-riwayat yang menyatakan kelebihan dan keistimewaan bukit-bukit tertentu seperti Tur Sina, Qaf dan lain-lain. Demikian juga riwayat-riwayat yang mengaitkan bukit tertentu dengan syurga. Semuanya maudhu'. Di bawah ini adalah 3 contoh bagi usul ke-65 ini. Hari ini saya rasa kita tidak sempat pun nak bincangkan ketiga-tiga usul, ketiga-tiga contoh tu. Mungkin kita akan sempat sekadar bincangkan contoh pertama sahaja pada hari ini, dan contoh-contoh seterusnya tu akan menyusul kemudian, insya-Allah. Seperti mana biasa, sering juga sesuatu usul itu tidak dapat dihabiskan dengan satu majlis sahaja. Usul yang ke-65 ini juga rasanya kita tidak akan sempat menghabiskan semua sekaligus hari ini. Jadi kita terlebih dahulu akan bincangkan contoh pertama. Contoh pertama ni dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ia diriwayatkan secara marfu' dan dikaitkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kononnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, arba'atu ajbalin min ajbalil jannah wa arba'atu anharin min anharil jannah wa arba'atu malahim min malahimil jannah. Qila famal ajbal? Qala Uhudun yuhibbuna wa nuhibbuh, jabalun min jibalil jannah, wa warqan atau wariqan jabalun min jibalil jannah. Itu ada dalam setengah-setengah saluran riwayat. Kalau kita tidak masukkan yang ni, jadi tak cukup nampak tu. Dalam setengah-setengah riwayat yang lain disebut nama lain di sini. Wat-Tur jabalun min jibalil jannah wa Lubnan jabalun min jibalil jannah wal anharul arba'ah an-Nil wal Furat wa Sayhan wa Jayhan wal Malahim Badrun wa Uhudun wal Khandaq wa Hunainun. Dalam setengah-setengah riwayat, tempat Hunain ini disebut Khaybar. Tempat Hunain disebut Khaybar. Itulah perbezaan yang kecil-kecil itu saya tak bincang sangatlah. Tetapi sekadar sebut sajalah. Kalau nak tengok boleh kita bagi rujukannya. Bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 bukit daripada bukit-bukit syurga dan 4 sungai daripada sungai-sungai syurga dan 4 peperangan daripada peperangan syurga. Ditanya orang, bukit-bukit apakah itu? Jadi jawab baginda, Uhud menyintai kita dan kita juga menyintainya. Ia adalah salah satu bukit daripada bukit-bukit syurga. Warqan, salah satu bukit daripada bukit-bukit syurga. Tur, salah satu bukit daripada bukit-bukit syurga. Dan Lubnan, yakni juga salah satu bukit daripada bukit-bukit syurga. 4 sungai daripada syurga ialah Sungai Furat, Sungai Nil, Sungai Sayhan dan Sungai Jayhan. Dan 4 peperangan pula ialah Badar, Uhud, Khandaq dan Hunain. Itulah terjemahan bagi hadis yang kita, hadis maudhu' sebenarnya yang kita telah baca tadi, dan kita akan bincangkan seterusnya. Kalau nak kira hadis ni
terdapat di dalam kitab-kitab hadis juga, tetapi yang tidak disepakati ulama lah tentang kesahihannya, ataupun bercampur baur lah kandungannya itu antara yang sahih dan yang tidak sahih, bahkan banyak juga daripadanya yang maudhu'. Iaitu ini rujukannya Tabarani dalam Mu'jam Kabir, Ibnu Syabbah dalam Tarikh Al-Madinah. Saya dah bagi, dah nampak semua tu, jilid berapa, muka surat berapa. Al-Haythami dalam Majma'uz Zawaid, Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq, Ibnu Adi dalam Al-Kamil. Ini saya sebut ringkas namanya, nama lengkapnya Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, dalam kitab itu. Dan dalam kitab-kitab lain juga banyak lagi disebutkan. Itu sekadar untuk rujukan asas disebutkan di sini, padahal dalam kitab-kitab lain juga bertebaran di sana sini ada riwayat ini. Komentar. 1. Contoh pertama itu telah dikemukakan oleh At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan Al-Mu'jam Al-Awsat pun ada. Ibnu Syabbah di dalam Tarikh Al-Madinah, Ibnu Asakir di dalam Tarikh Dimashq, Ibnu Adi di dalam Al-Kamil, Al-Haythami di dalam Majma' Az-Zawaid, Ibnu Al-Jauzi di dalam Al-Mawdu'at, dan lain-lain. Sanad At-Tabarani adalah seperti di bawah ini. Jadi yang kita sebut tu antaranya yang kita nak jadikan sebagai rujukan utama lah. Yang lain-lain pun lebih kurang begitulah. Tapi kalau kita perhatikan hadis-hadis yang bermasalah ni, memang banyaklah di sana sini tu berbezanya. Kalau kita nak bincang secara lebih halus begitu, akan mengambil masa dan ruang yang lebih banyak sebenarnya. Ini sanadnya. Haddatsana Ali bin al-Mubarak qala haddatsana Ismail bin Abi Uwais qala haddatsani Katsir bin Abdullah al-Muzani an abihi an jaddi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi datuknya ni kiranya sahabat lah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sanadnya. Sanad orang lain juga di bahagian atasnya sama dengan sanad At-Tabarani itu. Kalau kita tengok dalam kitab macam-macam tu, berbeza pun bahagian bawah saja. Bahagian atas tu sama saja. Semuanya sampai kepada Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf al-Muzani. Jadi Auf ni sahabat Nabi. Dia meriwayatkan daripada ayahnya, daripada datuknya, yakni Auf. Jadi kalau nak kira datuk, pertamanya Ammar ni, datuk kedua lah. Dipanggil datuk kedua, Auf tu. Lihat apa kata Ibnu Jauzi setelah mengemukakannya. Kata beliau, ini adalah hadis yang tidak sahih daripada Nabi SAW. Kata Ahmad bin Hanbal, Katsir bin Abdullah adalah perawi munkarul hadis, langsung tidak berguna. Laisa bi syai', tak ada apa pun dia ni. Mana tak berguna langsung. Itu maksud laisa bi syai'. Tak ada apa pun dia ni. Tak ada langsung nilainya. Mana tak langsung tidak berguna lah. Boleh juga kita nak terjemah begitu. Jadi ini kata Imam Ahmad tentang Katsir bin Abdullah. Ini perawi dia ni. Ini perawi. Ini Katsir bin Abdullah Al-Muzani. Kira cucu cicit sahabat lah. Sahabat tu okey, tak ada masalah. Tapi kalau cucu cicitnya meriwayatkan, kita kena cek. Sebab mereka bukan sahabat. Mereka tidak seperti sahabat. Jadi Katsir bin Abdullah ni, kata Imam Ahmad, tak berguna langsung. Jadi bolehkah kita kata begini, mengumpat kau ni? Mengumpat kau begini? Tidak termasuk dalam mengumpat. Setengah-setengah orang kita zaman sekarang ni, dia tidak suka dengan setengah-setengah ustaz, terutamanya ustaz hadis ni, sebab ustaz hadis ni dia tak suka kepada benda-benda khurafat, benda mengaru, benda merapu. Dia tak suka.
Apalagi kalau bawa hadis maudhu' lagi, dia tidak suka. Dia akan tentang. Jadi saya nampak macam memperlekehkan lah orang yang bawa cerita tu. Sebenarnya yang saya perhatikan ringan lagi tu. Hukuman yang diberikan kepada orang kita sekarang ni masihlah nak jaga hati lagi sebenarnya. Kalau kita perhatikan imam-imam dahulu lagi dahsyat. Hukuman dia tu. Kalau orang zaman sekarang ni kata tak mahu belajar lah, tak suka lah, duduk kata korang tu, kata korang ni, habis lah. Imam Ahmad tu mula-mula sekali kena. Dia banyak Dia antara yang banyak dedahkan kata orang ni begini-begini. Laisa bi syai', tak berguna langsung. Tak ada apa pun dia ni. Kata begitu. Padahal dia tu cucu cicit sahabat tu. Siapa yang kita nak jaga? Lebih kita nak jaga? Rasulullah ke ataupun orang-orang lain? Perawi-perawi yang tidak maksum. Siapa yang lebih kita nak jaga? Ini semua ni mengajar kita untuk memelihara, melindungi hadis daripada dicerobohi pihak yang tidak bertanggungjawab. Pihak yang tidak bertanggungjawab itu apabila dia menyentuh hadis, berkata sesuatu dengan mengaitkannya dengan hadis, berarti dia telah menceroboh sebenarnya agama Islam. Itu hakikatnya. Sedar atau tidak sedar itu lain cerita. Tapi hakikatnya begitulah. Itulah yang saya risau. Daripada awal lagi, berapa puluh tahun dah saya dah sebut. Habib ni kena berhati-hati, Habib ni kena berhati-hati. Memang terbukti. Semakin hari, semakin jelas. Orang-orang yang belajar, yang setia dengan Habib ni makin teruk jadi. Sebab apa? Puncanya memang keruh. Yang di bawah ni akan jadi keruh lah juga. Akan jadi keruh. Jadi main-mainnya cerita Habib tu, Habib ni macam-macam cerita. Pelik-pelik. Sahabat-sahabat sekalian boleh lihat. Dalam YouTube saja mudahnya. Tengok. Macam-macam. Oh, teruk. Nasib baiklah tempat kita ni tak ramai Habib. Kalau macam di Indonesia tu kecoh. Heboh. Yang dah jadi bengong tu, bengong lah. Yang waras nak memperbetulkan balik, nak memulihkan balik. Oh, penat. Itulah jadinya. Kalau awal-awal dulu kita berhati-hati, boleh tahan. Ni masih lagi sampai sekarang ni. Berapa ramai orang duduk? Salah satulah, satu golongan di zaman kita sekarang ni. Masih lagi nak bertahan. Masih lagi nak bela. Masih lagi itu ini. Tak habis-habis. Tak ada langsung guna logik, guna akal. Guna kewarasan yang ada sedikit sebanyak yang Allah SWT bagi. Teruk-teruklah. Dahsyat. Apa ni? Macam ni. Cerita ni. Jadi salah satu puncanya ada maudhu', benda-benda mengarut ini tersebar dalam masyarakat kita sekarang ni disebabkan oleh puak-puak Habib ni sebenarnya. Itu tak boleh nafi. Tak boleh nafi itu. Entah macam mana Allah SWT buat tu. Jadi hampir-hampir ke semua mereka tu adalah sikit sebanyak. Antara sedikit dengan banyak. Mengarut tu tetap ada. Dia jenis macam puja wali lah. Puja wali. Habis tu, Tarim tu semuanya, anjing. Dah orang-orang biasa dia pun jadi wali. Tarim tu. Sampai begitu sekali dia angkat Tarim tu. Dah cerita main gendang, main serunai dalam masjid, apa ni semua, mari daripada sana lah. Itulah akibatnya apabila kita hantar anak-anak kita pergi ke tempat-tempat yang macam tu. Itu akibatnya. Kenapa orang-orang yang pergi ke luar negara, pergi ke Mesir ke dulu, pergi ke India ke, macam saya pergi ke Pakistan, tak ada benda-benda tu. Berapa ramai balik? Bukan seorang dua, beribu balik. Tak ada pula cerita-cerita benda-benda macam tu. Lebihkan tempat tu, lebihkan tempat ni. Langsung tidak ada hadis. Hadis ditinggal di belakang. Yang dipakainya ialah mimpi Habib, kata-kata Habib. Habib tu pelik-pelik lah. Kalau Nabi itu Isra' Mi'raj sekali, puluh-puluh kali, tiap hari pergi Mi'raj. Teruk tak teruk?
Dan macam-macam lah. Boleh tengok di situlah, saya tidak nak sebut banyak. Tapi kena berhati-hatilah. Dan cubalah nasihatkan masyarakat. Jaga masyarakat daripada fitnah ini. Ini pun salah satu fitnah juga akhir zaman ni. Dan bila kita sebut, dia kata sebut gini-gini. Padahal yang kita sebut tu jauh lebih ringan lagi daripada yang Imam Ahmad sebut dan imam-imam rijal dahulu. Kalau orang yang biasa dengan kitab-kitab rijal ni tak ada pelik. Mereka mengatakan ini wajib. Kena tegur bila berkait dengan agama. Kalau tidak, orang akan tertipu. Orang akan terpedaya. Kalau skema duit lah apa ni. Kita berterima kasih kalau orang cerita kepada kita. Kamu nak kena ni, berhati-hati sikit. Kita berterima kasih. Ni skema agama ni. Dahsyat. Tapi bila kita sebut, orang kata, ni fitnah lah. Macam-macam lah. Mengumpat lah macam-macam. Ulama-ulama kita dahulu dah sebut, andai kata ini mengumpat yang dibenarkan. Bahkan ia sebenarnya tidak masuk dalam mengumpat pun. Ini termasuk dalam jaga agama. Kalau tidak, kita tak ada masalah kita tak sentuh pasal orang tu, pasal orang ni. Untuk apa? Kita tak ada permusuhan pribadi dengan dia, dengan sesiapa pun. Sebut tu kerana agama. Sekarang ni orang jadi fikiran tu jadi tidak keruan, tak tentu hala jadi. Macam orang mabuk akibat kena benda-benda ni lah. Itulah. Tapi masih ramai lagi yang tak nampak-nampak juga. Begitulah. Sebelum lagi mari Dajjal tu. Inilah yang kita baca dalam hadis. Kalau Dajjal tu tertulis di dahi dia pun tak nampak. Tulis. Pandai baca semua tu. Pandai menulis, bukan buta huruf. Tulis di dahi pun tak nampak lagi. Itulah. Ini bayangannya lah. Dan nampak begini, teruk pun tak nampak lagi. Ini dah bunga-bunga dia. Kalau yang macam ni pun kita sudah tertipu dah. Kalau kita ditakdirkan hidup di zaman Dajjal, tak tahu. Takut jadi pengikut dia. Duduk di belakang dia, ke sana kemari. Takut jadi begitu. Kalau begitu malanglah kita. Rugilah hidup kita. Rugi. Datang ke dunia untuk mendapat peluang untuk pergi ke syurga. Tiba-tiba kita ke lain. Sebab apa? Duduk sebar hadir mauduk tu. Duduk sebar cerita-cerita mengarut tu. Tidakkah Nabi dah kata dah? Berarti dia menyiapkan tempatnya di neraka. Itu akibatnya. Jadi kita yang belajar hadis khususnya kena fahamlah benda ni. Kena faham. Baik. Yahya bin Ma'in. Ini semua tokoh-tokoh besar ni. Berkata kami tidak menulis hadisnya. Tak mahu tulis. Sebab apa? Sia-sia saja tulis. Buat apa? Mengaruh. An-Nasai dan Ad-Daraqutni juga berkata dia mungkarul hadis. Mungkarul hadis ni perawi tak boleh pakai hadisnya. Hadisnya paling ringan, paling baik pun dhaif jiddan. Dhaif jiddan. Dekat-dekat dengan maudhu. Dekat-dekat dengan maudhu. Tu. Kalau kata mungkarul hadis, tak boleh, tidak halal meriwayatkan hadisnya. Jadikan hadisnya sebagai pegangan, tak boleh. Asy-Syafi'i bahkan berkata, Imam Syafi'i lah berkata, dia adalah salah satu rukun dusta, tiang seri dusta. Tapi anak cucu sahabat, anak cucu Nabi pun sama. Kalau kata betul lah Habib ini anak cucu Nabi, tak ada jaminan. Tengok ulama-ulama kita, semua terima Nabi maksum, tak ada pertikaian kan kalau Nabi SAW. Tapi kalau anak cucu dia, tidak begitu. Sama juga sahabat. Sahabat pun kita ahli sunnah tidak pertikaian. Semua kita kata mereka itu adil. Tapi kalau anak cucu mereka tidak begitu. Ni dah Imam Syafi'i kata dia ni salah satu rukun tiang seri dusta. Tiang seri ni macam rukun Islam tu lah. Penting tu. Besar tu. Tiang yang penting, besar tu. Tiang utama. Dusta. Sampai begitu sekali dia kata. Tiba-tiba, kadang-kadang kita tengok. Yalah, orang-orang yang belajar hadis pun bermudah-mudah benda-benda macam ni. Lebih baik kita bercermat lah. Itulah yang lebih selamat sebenarnya untuk orang ramai. Dah kalau yang belajar pun tak selamat, orang ramai nak selamat. Yang belajar tu pun jadi bingung.
Kata Ibnu Hibban, Kathir meriwayatkan daripada ayahnya, daripada datuknya, satu nuskhah, jadi satu kitab yang mengandungi hadis maudhu'. Itu ceritanya. Tidak halal menyebutnya di dalam kitab-kitab dan tidak halal juga meriwayatkan daripadanya kecuali dengan maksud menyatakan kehairanan. Nak menyatakan pelik, nak menyatakan hairan, sampai begini sekali manusia ni boleh buat atas nama Nabi SAW, bolehlah. Kalau dengan maksud itu, macam kita belajar hari ni, kita terpaksa kena kemukakanlah hadisnya. Untuk apa? Untuk kita kritik, untuk kita jelaskan kepada masyarakat di mana letak kekarutannya itu. Baik, yang kedua, di sini saya nak orang lain baca lah pula ya. Kita kongsi bersama-sama ya. Silakan, siapa nak baca? Saya baca boleh Muhammad. Ini siapa ni? Ali Hanifah. Ali Hanifah, silakan. Riwayat di atas telah menunjukkan terdapat 4 bukit di dalam dunia ini berasal daripada syurga. Pertama, Bukit Uhud. Kedua, Tur. Ketiga, Bukit Lubnan. Keempat, Bukit Uraqan. Kalau begitu, maka bukit-bukit tersebut jelas melebihi bukit-bukit yang lain. Bukit Uhud ialah bukit yang maklum, di mana telah berlakunya peperangan di antara Rasulullah SAW dan orang-orang kafir Mekah. Yang kedua adalah Tur. Tidak pasti Tur manakah yang dimaksudkan. Ada atau Tur lain. Tur itu sendiri pun menurut bahasa Arab bererti bukit. Bagaimanapun di dalam riwayat yang lain dengan jelas disebut Tur Sinai. Warqan atau Warqan tersebut sebagai bukit ketiga di dalam riwayat ini. Di dalam setengah riwayat hanya 3 bukit sahaja, Tur dan Lubnan. Tidak tersebut pun Warqan dalamnya. Di dalam setengah riwayat memang sebut Warqan. Dalam riwayat yang kedua di tempatnya tersebut Bukit Zaidah atau Bukit Adabah. Jadi sebenarnya kalau kita tengok riwayat At-Tabarani yang ada sekarang ni, dia tidak ada sebut ni Warqan. Jadi 3 saja. Padahal disebut je sebelum tu 4. Dalam setengah-setengah riwayat disebutkan perawi tidak sebut yang keempat. Tapi yang kita letak di situ tu berdasarkan riwayat-riwayat yang lain lah, Arab maklum. Sebab itu saya letak dalam kurungan. Teruskan. Tanpa salah satu daripada 3 nama ini, 4 bukit yang telah disebutkan seperti tidak akan cukup 4. Bukit Uhud teruskan. Kira-kira satu batu di utara Madinah. Bukit Sainah terletak di semenanjung Sinai. Bukit Warqan atau Riqan terletak di Rauha sejauh 4 barit, kira-kira 48 batu dari Madinah. Bukit Lubnan, tidak jelas yang mana satu daripadanya dimaksudkan. Adakah negara Lubnan yang ada hari ini semua sekali dimaksudkan, atau mana-mana bukitnya atau bukit tertentu di negara itu? Teruskan. Untuk mengatakan hadis Kathir itu maudhu', mereka mengatakan ia dhaif atau dhaif sangat. Sebabnya ialah Tirmizi telah meriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Kathir di dalam sunannya dan beliau menghukumnya sebagai sahih. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan 4 hadis Kathir di dalam sahihnya. Ad-Darimi, Ad-Daruqutni dan Al-Hakim juga meriwayatkan beberapa hadis di dalam kitab mereka masing-masing. Semua hadis Kathir itu juga berpunca daripada nuskhah kitab yang diriwayatkannya daripada ayahnya, daripada datuknya. Hadis, taraktu fikum amrayni dan tadillu ma tamassaktum bihima
kitab Allah wa sunnat Nabi, telah kutinggalkan padamu dua perkara. Kamu sama sekali tidak akan sesat selagi berpegang dengan kedua-duanya. Kitab Allah, Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya yang diriwayatkan oleh Malik di dalam muwatta'nya secara balag. Itu menurut isnad Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhidnya adalah melalui saluran riwayat daripada ayahnya, daripada tu dia tempat surat 301. Apa ni, kalau yang saya dengar ni tergelam timbul lah, tak berapa jelas Ali Hanifah apa ni dia baca tu. Tak berapa jelas. Orang lain macam mana? Dengan jelas ke? Sama Maulana. Tak jelas. Kalau begitu kita tukar dengan orang lain, boleh? Kita tukar dengan orang lain. Sila orang lain sambung lah. Mungkin lebih jelas sedikit insya-Allah. Silakan. Orang lain pula. Siapa nak baca? Saya baca Maulana. Siapa ni? Syahizat. Silakan Syahizat. Hafiz Ibnu Hajar di dalam atrafnya berkata, zahirnya ialah Malik mengambilnya daripada Kasir. Ini kerana lafaz riwayat Malik itu betul-betul sama dengan lafaz yang diriwayatkan oleh Kasir daripada ayahnya, daripada datuknya. Kebanyakan ulama' bagaimanapun tetap tidak mahu menerima hadis Kasir. Mereka paling ringan menghukum hadisnya sebagai dhaif sangat. Kerana itulah Az-Zahabi, Al-Munziri dan lain-lain berkata Tirmizi telah dikritik teruk kerana menerima hadis Kasir tersebut. Menerima hadis Kasir sebagai sahih. Adanya hadis perawi yang dhaif atau pendusta di dalam sesebuah kitab belum dapat menjamin kesahihannya. Ia tetap bergantung kepada kedudukan perawi menurut kebanyakan ulama' rijal hadis. Riwayat balag Malik itu tidak jelas diriwayatkan oleh beliau melalui sanad Kasir daripada ayahnya, daripada datuknya. Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Abdul Bar itu adalah berdasarkan sanadnya sendiri. Terdapat beberapa orang lagi sahabat meriwayatkannya selain Auf, seperti Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Riwayat mereka berdua dikemukakan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya. Riwayat Ibnu Abbas dihukum sahih oleh Al-Hakim dan dipersetujui oleh Az-Zahabi. Sekejap. Di sini ada beberapa perkara yang saya rasa perlu diperjelaskan. Ialah kepada yang tahu tu, dia dah tahu dah lah, sebagai mengingatkan balik. Yang tak tahu lagi tu kira-kiranya akan menghilangkan kekeliruannya di sini. Satunya, tadi kita dah sebut dah, Al-Munziri, Al-Zahabi dan lain-lain mengatakan Imam Tirmizi dikritik teruk. Sebab itu ramai ulama tidak berpegang sangat dengan hukum yang dibuat oleh Tirmizi di dalam kitabnya Sunan Tirmizi itu. Secara umumnya ya betul lah, boleh. Tapi tempat-tempat tertentu tu mereka pertikaikan. Macam mana boleh Imam Tirmizi kata hadis Kasir ini sebagai sahih? Itu satu perkara yang pelik bagi mereka. Tak boleh sama sekali dikatakan sahih. Padahal dia tu paling baik adalah perawi munkarul hadis. Hadisnya adalah dhaif sangat. Nak kata sahih itu jauh sekali. Tetapi setengah-setengah ulama yang keberatan nak tolak hadis Kasir ini, mereka mengatakan inilah alasannya. Imam Tirmizi kata begini, Ibnu Khuzaimah mensyaratkan sahih untuk hadis-hadis dalam kitabnya sahih dia tu. Dia terima 4 hadis Kasir. Daraqutni, Darimi, Hakim juga meriwayatkan beberapa hadis. Semua hadis Kasir itu berpunca daripada kira-kira naskah itu jugalah yang diriwayatkan daripada ayahnya, daripada datuknya. Jadi kita perlu jelas, bukan semua yang ada dalam tu maudhu' ataupun
bercanggah terus dengan riwayat orang lain. Ada juga yang sama dengan riwayat orang lain. Tapi yang lebih banyaknya maudhu' lah. Seperti kata Ibn Hibban itu. Setengah-setengah ulama tu dia kata, Imam Malik pun kira-kiranya mengikut Ibn Abdul Bar kata, ya dia riwayat secara balagh. Itu riwayat balagh Imam Malik. Ni. Ini satu istilah yang perlu kita faham. Imam Malik pada beberapa tempat dalam riwayatnya, di dalam Muwatta, dia kata balaghani an fulan an begini-begini, balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini-begini, sampai maklumat kepada saya bahawa Rasulullah begini-begini. Jadi sanadnya tak ada. Sanadnya tak ada. Atau sebahagian hanya ada sebahagiannya disebut balaghani begitu tanpa menyebutkan siapa perawinya. Jadi Ibnu Abdul Bar meneka mengatakan kira-kiranya Imam Malik ni ambil daripada Kathir ni. Riwayat ni. Riwayat yang menjadi pegangan umum kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengutamakan riwayat ini berbanding riwayat Thaqalain. Thaqalain tu iaitu Al-Quran dan keluarga Nabi, anak cucu Nabi, keluarga Nabi itu itrati, Ahlul Bait. Mereka mengutamakan hadis itu. Hadis ini mereka kata tidak sahih. Mereka kata tidak sahih. Alasan mereka bila kata tidak sahih itu, mereka guna kitab-kitab rijal kita lah juga, iaitu Kathir ni, perawi yang cukup bermasalah, dikatakan macam-macam oleh ulama-ulama rijal. Jadi tidak sahih. Kita tak boleh pakai ni. Sunnah Nabi ni tak ada jaminan. Kitab Allah tu betul lah dalam ni. Tapi yang satu lagi sepatutnya itrah. Itu lebih sahih kata mereka. Sebab tu orang Syiah tak mahu pakai hadis ni. Tak mahu pakai hadis ini. Dan Imam Malik kalau ada riwayatkan hadis ini pun secara balagh, dia tak sebut sanadnya dengan lengkap. Kalau kira kaedah umum lah, kira-kiranya riwayat itu dengan mudah saja akan dikatakan ini dhaif. Paling tidak dhaif sebab sanadnya tak lengkap, tak cukup, tak jelas. Tapi oleh kerana Muwatta Imam Malik ni kedudukannya begitu tinggi di kalangan ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka bersangka baik. Mereka kata itu pun sahih juga. Yang Imam Malik riwayat secara balagh itu pun sahih juga. Dan kalau kita teliti, kita akan menemui sanad muhaddis tertentu yang bersambung dan jelas disebutkan perawi-perawinya itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sanad itu sahih kata mereka. Jadi atas dasar itulah, atas dasar kajian dan penyelidikan yang dibuat oleh mereka, mereka memutuskan balaghat Imam Malik itu pun sahih juga. Bukan kerana sanadnya ada yang lengkap daripada Imam Malik, tak ada. Berdasarkan sanad yang lain, sanad orang lain. Begitu. Jadi Ibnu Abdul Bar kata kira-kiranya Imam Malik ambil di situlah. Sebab lafaz dia sama. Lafaz riwayat Malik. Ni riwayat Malik lah. Dengan riwayat yang dikemukakan oleh Kathir itu, dengan sanad Ibnu Abdul Bar itu sama. Jadi Ibnu Abdul Bar kata kira-kiranya Imam Malik ambil di situ. Jadi dengan sebab itulah orang tak berani nak rempuh Kathir itu. Tak berani. Sebab dia ni dia katakan begitu. Padahalnya jadi Hafiz Ibn Hajar pun kata zahirnya Imam Malik ambil daripada situlah sebab riwayat sama betul-betul. Ada pun riwayat Abu Hurairah, riwayat Ibnu Abbas dan lain-lain, lafaz dia tu tidak sama walaupun mafhumnya sama dengan riwayat Malik ini. Sama dengan riwayat Malik ini. Tapi kebanyakan ulama hadis dan inilah yang betul sebenarnya, tidak mahu menerima hadis Kathir, ikut yang mana-mana pun. Kalau ada Kathir mereka tak mahu terima, kecuali lah kalau riwayat dia tu sama dengan riwayat orang lain, kita pegang pun, kita ambil pun kerana riwayat orang lain, bukan kerana dia. Itu kebetulan lah. Mereka paling ringan menghukum hadisnya sebagai dhaif sangat. Sebab itu Imam Zahabi, Munziri dan lain-lain kata Imam Tirmidzi memang
mutasahil lah. Memang mutasahil. Dikritik tu macam mana dia boleh kata begitu sahih hadis yang diriwayatkan oleh Kathir. Satu sahaja yang Imam Tirmizi kata tu pun, satu sahaja. Tak tahulah itu adakah tersalah ke tersasul ke atau macam mana, siapa penyalin ke salah, wallahu alam, tak tahu. Tetapi begitulah. Begitulah yang ada di dalam Sunan Tirmizi. Dan kerana itu beliau dikritik oleh ulama-ulama hadis. Adanya hadis perawi yang dhaif atau pendusta di dalam sesebuah kitab, kita tak boleh kata. Bila ada hadis perawi yang dhaif atau pendusta, kita tak boleh kata sebab dia ada dalam kitab ni maka dia jadi kuat. Tak boleh, bukan begitu caranya. Kita tak boleh kata dah ada dalam Sahih Ibnu Khuzaimah sebut nama kitab dia tu sahih. Jadi yang diambil daripada Kathir tu sahih jugalah. Kita nak buat keputusan kesimpulan mudah begitu, tak boleh. Tak boleh. Ia tetap bergantung kepada kedudukan perawi menurut kebanyakan ulama rijal hadis. Ini kaedah yang mesti dipakai. Inilah yang dipakai oleh ulama-ulama hadis yang kebanyakan. Begitulah. Yang menentukannya ialah perawi-perawinya. Tak kira dalam kitab mana sekalipun. Sehingga dalam Bukhari tu, kalau ada perawi yang dipertikaikan, ulama bincang juga. Ulama kata kenapa Imam Bukhari bawa masuk hadis ni. Maka ada yang menjawab, kata dia itu Imam Bukhari bawakan itu sebagai riwayat mutaba'at saja, bukan sebagai riwayat usulnya, macam-macam lah. Tapi dipertikaikan juga. Di mana pun, tak kira. Begitu. Riwayat balik itu tidak jelas diriwayatkan oleh beliau melalui sanad Kathir daripada ayahnya, daripada datuknya. Kalau kita tengok riwayat Malik itu tak ada jelas. Dan Imam Malik tak ada meriwayatkan daripada Kathir hadis itu di dalam, baik di dalam Muwatta' ataupun di luar Muwatta', tak ada. Cuma orang mengagak bila sama lafaz dia tu, lafaz hadis itu orang pun kata agaknya. Kira-kiranya Imam Malik ambil di situ, itu tekaan sahaja. Tak boleh. Kita tak boleh kata memang Imam Malik ambil daripada dia hadis itu, tak boleh. Imam Malik hanya meriwayatkan secara balagh. Bila balagh tu tak ada sebutlah perawi. Macam mana kita tentukan perawi yang tidak disebut oleh Malik itu Kathir? Macam mana? Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Abdul Bar itu, kalau kita perhatikan, saya nak tunjuk pun boleh, tapi kita ambil masa banyak. Mungkin kita tak sempat nak habiskan ini. Contoh pertama ni, yang Ibnu Abdul Bar adalah berdasarkan sanadnya sendiri. Tak ada sebut Imam Malik pun dalam tu. Itu berdasarkan sanad dia sampai bertemu sampai situ. Lafaz hadis tadi. Taraktu fikum amrain tu. Itu sanad dia sendiri, bukan ada Imam Malik pun dalam tu. Terdapat beberapa orang lagi sahabat meriwayatkannya. Seperti Abu Hurairah, taraktu fikum amrain lan tadillu tu. Bukan Auf ni, datuk kepada Kathir ni, bukan dia saja. Abu Hurairah pun ada meriwayatkannya, Ibnu Abbas pun meriwayatkannya. Cuma lafaznya berbeza sedikit. Riwayat mereka berdua dikemukakan oleh Al-Hakim di dalam Mustadraknya. Riwayat Abu Hurairah dan Ibnu Abbas ni. Riwayat Ibnu Abbas dihukum sahih oleh Al-Hakim dan dipersetujui oleh Al-Zahabi. Jadi mungkin kita boleh kata Imam Malik ambil makna hadis itu. Hadis riwayat Ibnu Abbas itu yang dikatakan sahih itu, dia ambil mafhum hadis itu. Mungkin oleh kerana di dalam Al-Quran berapa banyak, kalau tak ada hadis ni pun tak jadi masalah. Ati'ullah wa ati'ur rasul, dalam Quran berapa tempat tu sebut macam tu. Bila sebut Allah, sebut Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasul. Tak pernah ada dalam Quran mana-mana ayat pun Allah dan itrah Ahlul Bait yang menjadi pegangan, yang disuruh Allah supaya ditaati. Yang dikatakan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Ahlul Bait, tak pernah ada satu pun ayat Quran. Jadi hadis ini sesuai dengan Al-Quran. Maka
Kalau tak ada hadis ini pun, andai kata, tetap kita kena pegang dengan Quran dan sunnah juga. Itulah yang diutamakan. Bukan Ahlul Bait. Ahlul Bait tak ada sebut satu pun. Jadi riwayat Ahlul Bait tu, Quran dan Ahlul Bait tu tidak disokong oleh Al-Quran. Bahkan bercanggah dengan Al-Quran. Bahkan bercanggah dengan Al-Quran. Jadi oleh kerana ia terdapat, ada juga disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, kita kena pakai dengan makna yang sesuai lah. Tak boleh dengan arti taat kepada Allah dan keluarga Nabi itu secara mutlak begitu, seperti yang difaham oleh Syiah. Syiah pun tidak faham semua Ahlul Bait, dia pilih-pilih juga. Ahlul Bait, kenapa pilih-pilih pula? Sedangkan Ahlul Bait itu disebut secara umum begitu, itrah tu. Dengan sebab itu hadis itu tidak boleh dipakai. Yang boleh dipakai kerana bersesuaian dengan Al-Quran ialah yang ini. Dan yang ini memang ada yang sahih pun. Boleh jadi Imam Malik ambil daripada situ. Atau dia tak sebut, dia sebut begitu. Dan umat percaya kepada Imam Malik, mereka hukum hadis yang diriwayatkan oleh Malik itu juga sahih. Walaupun sanad sebenarnya perawi dengan lengkap tu tidak dapat dipastikan. Tidak dapat dipastikan. Tapi ada riwayat-riwayat yang lain jelas menyebutkan perkara yang sama. Dan itu dikatakan oleh Al-Hakim sebagai sahih dan Az-Zahabi bersetuju dengannya. Itulah sekadarnya. Seterusnya kita tengok pula poin yang keempat dalam komentar ini. Siapa yang baca tadi? Syahizat. Ya. Syahizat. Ya, sila. Sambung lagi. Nombor 4, apabila sesuatu hadis dipertikaikan oleh para ulama hadis atau dihukum oleh mereka sebagai maudhu', tidaklah itu berarti setiap bahagian daripadanya maudhu' atau tidak sahih. Di dalam hadis yang dikemukakan sebagai contoh pertama di atas, misalnya, 2 bahagian daripadanya sahih, iaitu pertama, Uhud menyintai kita dan kita juga menyintainya. Uhudun yuhibbuna wa nuhibbuh. Bahagian ini sahaja yang sahih dan ia telah diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ia sememangnya sahih. Jadi kita kena perhati bila ulama kata hadis itu maudhu', dia kira keseluruhan. Kalau kita nak kita nak analisa setiap bahagiannya, kadang-kadang kita akan temui bahagian-bahagiannya yang memang sahih. Umpamanya dalam hadis tadi, ini bahagian ni sahih. Yang ni, bahagian ni, setakat itu. Tanpa ada sebut Uhud tu satu bukit daripada syurga. Sekadar ini memang sahih. Ada dalam Bukhari, dalam Muslim dan lain-lain. Jadi kita kena terima. Dan kena faham apa maksudnya. Jangan duduk melagak-lagak lebih-lebih daripada yang sepatutnya. Sampai kata bukit daripada syurga pula. Jangan begitu. Kecuali kalau ada hadis sahih tak apa, kita terima. Kalau ada hadis sahih. Sebab ini masalah pegangan, masalah kepercayaan. Bukan berkait dengan amalan apa pun. Kalau kita tahu dia, kita nak buat apa? Kita nak percaya, memang istimewa lah. Kalau istimewa sampai begitu, mestilah ada apa-apa pesanan Nabi. Mestilah ada apa-apa amalan Nabi dilakukan di situ. Sedangkan di situ berlaku pertumpahan darah, perang. Yang berlaku. Yang berlakunya perang. Jadi itu antara benda yang kita kena perhati, teliti dan berhati-hati dalam masalah kajian hadis ini. Kita kena tengok pula bila kita mencerakinkannya, kita kena pastikan yang ni sahih. Yang ni tidak sahih. Jadi kalau ulama kata hadis itu maudhu' berdasarkan keseluruhannya secara borong, begitu. Bukan mengambil kira bahagian ni, bukan. Bukan begitu ya. Teruskan Syahizat. Kedua, 4 sungai yang tersebut di dalamnya sebagai sungai-sungai daripada syurga itu juga boleh diterima kerana ia diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Humaidi, Abu Ya'la dan lain-lain dengan sanad yang hasan. Lafaznya ialah Fujirat arba'atu anharin minal jannah, Al-Furat, Wan-Nail, Wasayhan, Wajayhan. Bermaksud dipancarkan 4 sungai daripada syurga, Furat, Nil, Sayhan dan Jayhan. Muslim pula dengan sanad yang sahih meriwayatkan dengan lafaz
Sayhan wa Jayhan wal Furat wan Nail kullum min anharil jannah. Bermaksud Sayhan, Jayhan, Furat dan Nil semuanya daripada sungai-sungai syurga. Yang tidak sahih dan dihukum sebagai maudhu' ialah bahagian-bahagian yang lain daripadanya. Semuanya tidak terdapat di dalam riwayat-riwayat yang sahih atau hasan. Jadi secara keseluruhan ataupun dengan redaksi itu, dengan susunan kata begitu, itu tidak ada dalam riwayat yang sahih maupun riwayat yang hasan. Bahkan kalau ada pun dalam riwayat seperti inilah. Teruskan lagi Syahizad. Nombor 5, para ulama berbeza pendapat dan tanggapan tentang maksud sabda Rasulullah SAW, Uhudun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Di bawah ini adalah perinciannya. Pertama, terdapat majaz hazaf, yakni buang pada sabda Nabi SAW ini. Perkataan yang dibuang ialah ahlu, iaitu mudhaf bagi perkataan Uhud. Takdirnya ahlu Uhud, yakni penghuni Uhud. Dan yang dimaksudkan dengannya ialah golongan Ansar kerana mereka adalah jiran Bukit Uhud. Majaz hazaf, yakni buang seperti ini banyak digunakan dalam bahasa Arab. Di dalam Al-Quran juga ia digunakan seperti pada firman Allah, was'alil qaryah. Takdirnya ialah was'al ahlal qaryah, yakni dan tanyalah penduduk negeri itu. Mungkin juga penghuni Bukit Uhud yang menyintai Nabi SAW dan Nabi SAW juga menyintainya itu ialah sahabat-sahabatnya yang telah gugur sebagai syahid dalam peperangan Uhud dan dikebumikan di situ. Jadi ini teruskan lagi, teruskan yang kedua. Kedua, kecintaan yang tersebut di dalam hadis ini memang benar-benar berlaku dari kedua belah pihak, Bukit Uhud dan Rasulullah SAW serta para sahabatnya. Tiada halangan pada akal untuk Bukit Uhud mencintai Rasulullah SAW dan para sahabatnya, kerana bukankah bukit dan lain-lain kejadian Allah itu boleh bertasbih dengan cara masing-masing berdasarkan kenyataan Allah sendiri di dalam Al-Quran. Bukankah Rasulullah SAW juga pernah menujukan kata-katanya kepada Bukit Uhud seperti orang yang berakal? Bukankah Rasulullah SAW juga pernah menunjukkan kata-katanya kepada Bukit Uhud seperti orang yang berakal? Kata baginda kepadanya, uskun Uhud, azunnuhu darabahu birijlih, falaisa alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Bermaksud, diamlah engkau wahai Uhud. Uhud, aku rasa, yakni kata perawi, sambil baginda menghentak kakinya, tiada orang lain di atasmu selain seorang Nabi, seorang Siddiq dan 2 orang syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekejap di sini. Apabila kita terima bahagian ini sebagai sahih dan memang ia ada di dalam kitab-kitab hadis yang sahih dan diterima oleh ulama hadis, maka apa maksudnya? Uhud menyintai kita dan kita menyintainya. Apa maksud? Jadi sekurang-kurangnya ada 2. Saya pilih 2 lah, ada lagi lebih daripada itu. Tapi saya rasa yang 2 ini pun sudah cukup. Sudah cukup. Iaitu yang pertama, dalam hadis ini ada majaz hadaf. Berlaku majaz hadaf pada sabda Nabi ini. Jadi Uhud yuhibbuna, mana ahlu Uhud yuhibbuna. Jadi ada buat Uhud ini sebenarnya dia jadi mudhafun ilaih. Bagi mudhaf yang mahdzuf. Ini dipanggil majaz hadaf. Ahlu Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu, nuhibbu ahlahu, gitu. Apa ni, kalau orang yang belajar bahasa Arab dia tahulah, dia nampaklah kaedah tu. Dan Nabi SAW memang menggunakan bahasa itu. Jadi cara-cara seperti itu biasalah digunakan. Majaz hadaf ini biasa. Jadi ini takwil lah orang panggil. Ini takwil. Hadis ini perlu ditakwil. Berdasarkan takwil, begini maksud dia. Jadi takwilan yang seperti ini boleh diterima. Takwilan yang seperti ini boleh diterima. Bukan semua takwil itu tak boleh dipakai, tak boleh diterima. Bahkan setengah-setengah tempat tu kita tak akan pening lah kita kalau tak takwil. Kena takwil.
Contohnya di sini. Dan takwil itu keharusannya ada sebab ia menggunakan bahasa Arab. Dalam bahasa Arab memang banyak guna cara begini. Bahkan bukan dalam bahasa Arab biasa, dalam Quran pun banyak guna. Sebagai contohnya ni, was'alil qaryata allati kunna fiha. Contohnya. Jadi tanyalah qaryah, negeri itu. Nak tanya negeri, tahu apa negeri boleh jawab. Kalau kita tanyalah negeri itu. Pernahkah aku duduk selama 10 tahun di sana? Tanya. Itu bahasa sastra. Bahasa sastra yang digunakan. Orang-orang sastra, penyair biasa guna begitu. Dia kata apa ni, dinding ni, lampu ni, semua ni, langsir ni, semua menjadi saksi. Nak jadi saksi apa? Kita kata maknanya kalau kita andaikan semua itu makhluk yang hidup, manusia, maka semua boleh menjadi saksi. Ketika aku buat itu, aku berada di situ. Gitu bahasa sastra. Biasalah dalam bahasa mana-mana pun ada cakap gitu. Jadi takdirnya was'al ahlal qaryah. Bacalah dalam tafsir mana-mana, bukalah tafsir mana-mana pun begitu kata mereka. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ahlal qaryah itu siapa? Satunya golongan Ansar. Sebab Nabi bila pergi keluar mana-mana, perang lama, bila balik dia seronok bila nampak Bukit Uhud lah yang nampak dulu. Sebab dia tinggi. Bila nampak tu dia seronok. Sebab apa? Dia balik kepada golongan Ansar. Golongan Ansar yang sanggup mengorbankan segala-galanya untuk baginda. Jadi itu sebab Nabi sayang. Sayang tu bukan sayang kepada Bukit Uhud tu, sayang kepada orang yang berada di situ. Misalnya, orang kata kepada kita, saya sayang kepada kamu dan sayang juga kepada Malaysia. Saya Malaysia, faham Malaysia tu, fahamlah nak saya orang ke Malaysia tu. Itu dalam percakapan memang guna. Ahli-ahli bahasa sastra memang guna percakapan seperti itu. Mungkin juga penghuni Bukit Uhud yang menyintai Nabi. Dan Nabi SAW juga menyintainya. Maksudnya sahabat-sahabat Nabi yang telah gugur dalam peperangan Uhud. Dan mereka dikebumikan di situlah. Nabi SAW nak ceritanya, memang Nabi sayang kepada mereka tu. Mereka pun sayang. Kalau tak sayang, tak sanggup mati. Dia sanggup mati pergi berperang dengan orang kafir tu. Jadi itu salah satu cara Nabi SAW nak menyatakan baginda sayang kepada sahabat-sahabatnya yang terkorban syahid dalam perang Uhud. Dan menyatakan hakikat mereka juga sayang kepadanya. Nak tengok orang yang sayang kepada seseorang, itulah buktinya. Sanggup mati kerananya. Dan itu memang terbukti. Boleh. Itu takwilan. Ini berdasarkan takwilan. Yang kedua, yang tidak mahu takwil. Ada juga dia kata, cinta yang tersebut dalam hadis ini memang benar-benar berlaku dari kedua belah pihak. Bukan Nabi saja cinta kepada Bukit Uhud, itu boleh terima lah, tak apalah. Bukit Uhud tu pun boleh cinta juga kepada Nabi. Dan ini Nabi SAW sabdakan sebagai mukjizatnya. Sebagai mukjizatnya. Allah SWT bagi semacam idrak, kesedaran, kemampuan kepada Bukit Uhud itu untuk memahami dan untuk merasa apa yang dirasai oleh Nabi itu. Allah SWT bagi. Boleh saja Allah SWT bagi kepada apa pun kalau dia nak. Manusia pun kalau Allah SWT buat roh daripada manusia tu, tak tahu apalah. Tak boleh buat apa pun. Tak sedar apa pun. Padahal manusia tadi dia bercakap dengan kita. Lepas dia mati boleh bercakap. Boleh merasa apa-apa. Manusianya boleh cakap tadi itulah. Kalau benda lain pun kalau Allah SWT nak bagi, boleh. Dan ini salah satu buktinya dalam hadis ni. Jadi kalau rasa begitu, rasa begini, Allah SWT boleh bagi. Apalagi kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah SWT sebut, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satu pun benda lah yang ada ni melainkan bertasbih kepadanya.
Cuma kamu saja tak faham tasbih mereka. Jadi termasuklah bukit ini. Allah SWT nak bagi lebih lagi daripada itu sehingga dia dapat menyintai Nabi. Dan Allah SWT cerita kepada Nabi bahawa bukit itu menyintaimu. Boleh berlaku begitu. Dan apalagi ada peristiwa yang lain pula. Rasulullah SAW pernah naik atas bukit Uhud itu. Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Naik di atas bukit itu. Tiba-tiba bukit itu bergoyang, bergoncang. Nabi SAW sambil menghentak kakinya, dia kata, diam Uhud. Di atasmu bukan ada orang lain. Yang adanya seorang Nabi, seorang Siddiq, dan 2 orang yang syahid. Maknanya dah ada isyarat. Dan betul berlaku. Kalau Siddiq itu memang Sayyidina Abu Bakar, jadi panggil Siddiq pun. 2 orang yang syahid, Sayyidina Umar dan Sayyidina Uthman itu kan, matinya terbunuh. Betul. Dan sebaik saja Nabi SAW kata begitu, bukit itu dia. Ini menunjukkan Allah SWT bagi berlaku kepada bukit itu sebagai mukjizat kepada Nabi-Nya. Benda ni kalau kita buat, kita pergi letak kaki di bukit Uhud tu, kita suruh apa-apa, tak berlaku. Sebab kita tak ada mukjizat. Dan mukjizat Nabi SAW ini tidaklah setiap masa berlaku ketika Allah SWT nak bagi. Ini contohnya, mana telah ada perkara yang seperti ini berlaku di antara bukit Uhud tu dengan Rasulullah SAW. Nabi tujukan kata-katanya kepada bukit Uhud. Macam Uhud itu seorang manusia yang hidup dan mengerti. Jadi kira-kiranya Nabi SAW tak akan kata seperti orang yang berakal sekiranya bukit Uhud pada ketika itu sebagai mukjizat kepadanya. Tidak dikurniakan Allah, tidak diberikan oleh Allah apa-apa kesedaran. Kesedaran yang sekadar itu. Bukan boleh bercakap, tidak bercakap, sekadar itu. Jadi sesuatu yang tempat lebih, tak perlulah orang lain pula nak pergi nak bertapa di situ ataupun buat ibadat apa pula di situ. Mentah-mentah telah berlaku peristiwa ini kepada Nabi. Cuma kita tahulah tempat ni berlaku begini, sekadar tu lah. Bukan Rasulullah tak pernah pula pergi beribadat di situ, buat masjid ke apa situ, tak ada apa pun. Sekadar nak menyatakan mukjizat Nabi. Dan kalau orang lain pergi di situ, di bukit Tur Sina, tempat Nabi Musa terima kitab Taurat tu. Jadi alim seperti Nabi Musa ke orang lain kalau pergi? Tak ada. Dapat wahyu, dapat kitab ke? Tak ada. Itu hanya jadi sejarah dalam tempat tu. Kalau orang lain duduk, orang lain lah. Orang kafir ke siapa ke? Boleh. Dia tak ada apa-apa pun. Ia hanya seperti biasa lah. Cuma berlaku sesuatu semasa Nabi, mana-mana Nabi ada di suatu tempat itu sebagai mukjizatnya. Bukan kerana benda tu sendiri. Bukan kerana benda tu sendiri. Bukit itu. Kalau di lain pun, kalau Allah nak bagi jadi. Nyata sebagai mukjizat Nabi. Jadi tidak ada kelebihan khusus lah. Kalau ada, tentu Nabi SAW dah tunjuk kepada kita apa sepatutnya buat di Bukit Uhud. Di sini kita nak orang lain pula lah baca. Siapa nak baca pula? Silakan. Syahizat dah baca dah tadi. Kita bagi peluang kepada orang lain pula. Silakan baca. Daripada sini. Poin 6. Silakan. Siapa nak baca? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni siapa? Ana Abdul Rahman. Abdul Rahman daripada mana ni? Kajang. Kajang ya? Silakan. Nombor berapa? Nombor 6 ni. Nombor 6. Para ulama juga berbeza pendapat dan tanggapan tentang maksud sabda Rasulullah SAW berhubung dengan tempat sungai dunia yang dikatakan daripada surga itu. Perinciannya adalah seperti di bawah ini. Dia boleh tahu dengan arti iman akan mendominasi kawasan-kawasan atau negeri-negeri di mana terdapat 4 sungai tersebut. Yang kedua, orang-orang yang tubuhnya bergantung hidup dengan air tempat sungai itu akhirnya akan ke surga kerana akan beriman dan memeluk agama Islam. Takwiran 1, 2
ini telah disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dan dinukilkan oleh An-Nawawi di dalam Syarah Muslim. Lihat jadi 11 untuk surat 177. Ya, silakan. Teruskan lagi. Nombor 3, dia mengisyaratkan kepada 4 sungai tersebut dan sungai-sungai lain di dunia ini akan ada juga dalam surga nanti. Walaupun sifat-sifatnya akan berubah dan berbeza sama sekali daripada dunia dahulu. Sama seperti nikmat Allah yang lain juga. Pendapat ketiga ini telah dikemukakan oleh Ustaz Dr. Musa Shahin Lashin, pengarang Fathul Mu'in, Syarah Sahih Muslim, jilid 10 muka surat 450. Nombor 4, mengisyaratkan bahawa sebagaimana di dunia ini sungai sangat penting dan merupakan sumber untuk kelangsungan hidup manusia dan kesuburan bumi. Di dalam surga juga ia sangat penting untuk penghuni-penghuninya dan merupakan punca kemakmurannya. 4 sungai yang tersebut itu tidak lebih daripada contoh yang diberikan oleh orang-orang yang berada tidak jauh dari tanah permulaan Arab. Diberikan untuk, bukan oleh. Diberikan untuk orang-orang yang berada tidak jauh dari tanah permulaan Arab di mana wahyu diturunkan. Perkataan ini yang tersebut dalam hadis Sahih Muslim dan lain-lain itu dipakai oleh golongan ulama yang beberapa begini sebagai tasbihi dengan arti misal atau mithlu atau kaf. Mithlu atau kaf yang memberi arti seperti macam, bagaikan dan lain-lain. Sama seperti min yang disebut di atas, yang disebut dalam hadis, innal al-mar'ata khuliqatu min dila'in. Innal mar'a khuliqat min dila'in. Al-mar'ah khuliqat min dil'ain. Ia ditafsirkan oleh hadis lain dengan lafaz innal mar'ata kad-dila'in. Jadi sabda Rasulullah yang bergaris riwayat ini sayhanu wajayhanu wal furatu wan nailu Nil kullun min anharil jannah. Kullun min anharil jannah. Perlu ditabdikan kullu wahidin min al-madhkur min ay mithlu au ka anharil jannah. Gitu. Min al-madhkur min ayyin mithlu au ka'annaharil jannah. Bermaksud pengaduh itu seperti macam-macam sungai di dalam surga juga. Jadi 4 sungai tersebut sebagai contoh dan sungai-sungai lain di dunia ini asalnya memang dari surga. Tetapi kemudiannya mempunyai fungsi dan sumber masing-masing. Sama seperti manusia itu asalnya dari tanah jika dilihat daripada kejadian Adam. Tetapi kejadian zuriatnya pula dari air mani. Perkataan yang disebut dalam hadis Sahih Muslim dan lain-lain itu dipakai oleh mereka ini sebagai tab'idiyah. Yang memberi erti sebagian daripada surga atau min ibtidaiyah yang memberi erti bermula dari berasal atau berfungsi daripada. Keenam, 4 sungai tersebut itu sahaja punca daripada surga asalnya. Zahir beberapa hadis Rasulullah SAW merupakan dalilnya. Antaranya ialah hadis berikut. Fujirat arba'atu an-naharin minal jannah. Al-Quratu wan-Nilu
wa Sayhanun wa Jayhanun. Bermaksud di pancar keempat sungai daripada surga. Furat, Nil, Sayhan dan Jayhan. Hadis riwayat Ahmad, Al-Humaidi, Abu Ya'la dan lain-lain. Hmm. Apabila berada di dunia, apabila berada di dunia, sifat-sifat asalnya jadi berubah. Keadaannya sama seperti sungai-sungai lain yang sungai lain juga yang terdapat di dunia ini. Sekejap. Hadis ini ada beberapa pandangan ulama tentang maksud hadis 4 sungai itu daripada syurga tu. 4 sungai dalam dunia ini dari syurga. Jangan pula maknanya dah kita terima itu sebagai hadis yang sahih, maka kita menganggap ada kelebihan-kelebihan khusus pula sekarang ni. Sebab zahirnya kelebihan-kelebihan itu tidak ada berbezanya daripada sungai-sungai yang lain. Sebab itu bagi saya pilih, saya lebih bersetuju dengan pendapat yang di sini yang keempat. Nanti kita akan bincangkan. Yang ketiga, yang keempat itu boleh diterima. Yang kelima pun bahkan boleh diterima sesuai. Ini semua termasuk dalam takwilan terhadap hadis itu. Sebab kalau kita terima zahirnya, dia akan jadi apa? Dia akan jadi kalau dari syurga, maknanya dunia ini sebahagian daripadanya adalah syurga. Dan sifat-sifat syurga sepatutnya ada lah. Sedangkan dalam hadis disebutkan kalau kita minum air syurga tu, seteguk kita tak dahaga dah. Sampai bila-bila. Jadi minum tu sebagai nikmat Allah SWT terus menerus, bukan kerana dahaga dalam syurga. Adakah orang yang minum air sungai ni jadi begitu? Jawabnya tidak. Semua sifat-sifat yang ada dalam syurga tu, sungai dalam syurga tu tak ada pun pada sungai-sungai itu. Tak ada bezanya dengan sungai-sungai lain. Kalau sungai-sungai itu memakmurkan, menyuburkan kawasan bumi di sekitarnya, jadi tempat pertanian yang baguslah untuk pertanian, sungai-sungai lain pun apa kurangnya. Kalau kita nak kata dari segi panjangnya, sungai-sungai lain pun apa kurangnya panjangnya dalam dunia ni. Begitu. Bagi orang-orang yang nak kritik lah, orang-orang yang tidak Islam, musuh Islam, dia boleh kata ini menampakkan agama Islam ni sebenarnya agama lokal. Banyak contoh-contoh, baik dalam Quran, baik dalam hadis kan. Kalau dia sebut, contoh-contoh sekitar tu yang setakat orang tahu. Dia tak sebut di China ke misalnya, di Rusia ke, di Afrika ke, di Amerika Selatan ke, hutan Amazon tu sungai dia begitu panjang, tak ada sebut. Orang boleh kata begitu. Itu bahayanya, kita kena fikir juga dari sudut tu. Jangan bagi peluang kepada musuh ni untuk kritik Islam. Dengan sebab itu kita kena ambil, setelah kita terima berdasarkan sanad yang sahih, maka kita kena takwil. Takwilan yang diberikan tadi itu diberikan oleh ulama-ulama. Mereka tidak terima zahir sebab zahirnya bercanggah. Kalau kita terima itu sungai syurga, maknanya segala sifat syurga ada lah. Kenapa tak ada? Kalau kita kata tak ada sebab dia mari dalam dunia, orang boleh dakwa sungai-sungai lain begitu juga. Kenapa tak boleh kata daripada syurga juga? Kalau sama. Nampak sangat ini kamu nak angkat puak, nak angkat golongan kamu yang berada di situ. Nampak sangat. Dia akan jadi gitu. Sebab itu bila kita berhadapan dengan hadis, banyak perkara kena perhatikan. Ini takwilan yang dikemukakan oleh Qadhi Iyad yang terlebih dahulu mensyarahkan kitab Sahih Muslim ni. Sebab kalau hadis ni hanya ada di dalam Sahih Muslim sahaja. Kalau hadis ni Sayhan, Jayhan ini hanya ada di dalam Sahih Muslim sahaja. Dalam kitab-kitab lain tak ada. Jadi apa dia takwil? Artinya iman akan mendominasi kawasan-kawasan atau negeri-negeri di mana terdapatnya 4 sungai tersebut. Memanglah selepas daripada tak lama, selepas zaman Nabi tu, zaman sahabat tu, kawasan-kawasan tu dia jadi Islam. Dan Islamlah
yang lebih berkuasa dan mendominasi kawasan-kawasan itu. Termasuklah Turki apa semua tu. Jadi semua tu daripada Turki. Daripada Turki. Kalau saya nak tunjuk sedikit. Ini kitab Atlas Hadis Nabawi. Mana-mana tempat yang tersebut di dalam hadis-hadis akan ditunjukkan petanya. Itu kelebihan kitab ni. Kita boleh lihat di sini. Sebagai contohnya saya nak ambil ni. Sungai Nil itu kita dah tahu dah. Duduk di Mesir. Bukan di Mesir sajalah, daripada ni lagi. Bawah ni jauh. Dia anggap sungai terpanjang di dunia. Setengah-setengah tu kata tidak, dia nombor 2. Yang pertama panjangnya sungai Amazon. Ada khilaf lah di situ. Tak apalah, sungai itu memang panjang. Merentasi beberapa negeri di benua Afrika itu. Baik, sekarang ni kita nak tengok sungai Jaihan. Mana letaknya? Di sini. Ni dia sebut ni, dia buat color di sini Muslim. Dalam Muslim sahaja ada hadis ini. Dalam Bukhari tak ada, Abu Daud tak ada, semua tak ada. Ada di mana letaknya? Di sebelah barat Syria. Dan tempat keluarnya adalah daripada negeri Rom, daripada sana. Tetapi di sini maksudnya wilayah Rom lah, daripada Turki sebenarnya. Daripada Turki itu puncanya. Kemudian dia pergi masuk ke ni. Dan dia berakhir di Teluk Iskandaruna di Kafarbayah. Ni maknanya dia mari sini sampai ke sini. Masuk sini. Itu tempat berakhirnya. Jadi di sini disebut ni, berdasarkan peta ni sejauh mana satu tempat ni ke satu tempat yang lain. Ni Anadul ni di Turki. Dia mari ni. Ni Sungai Jaihan. Mari pergi sini. Ni Sungai Jaihan. Mari sini, masuk sini. Ni Al-Bahrul Mutawassit. Mana Laut Tengah. Dipanggil Laut Tengah. Di sini, masuk sini. Jadi kalau nak kira panjang, banyak lagi sungai-sungai lain di dunia ni yang lebih panjang, lebih besar daripada sungai ini. Tetapi yang disebut sungai-sungai ini kerana inilah yang terdekat dengan semenanjung Arab. Mudah untuk orang-orang di kawasan itu faham. Sebab pada masa itu pun perjalanan yang jauh jarang berlaku. Jadi orang tak tahu untuk yang jauh-jauh itu. Kalau sebut itu menimbulkan kemusykilan pula. Tapi kalau yang ni kira-kiranya mereka pernah dengar lah. Sebab itu Nabi SAW sebut yang ni, sungai-sungai ni. Ni di Turki, keadaan di Turki di mana sungai ni mula mengalir, mula keluar. Begitulah. Dan ini Jaihan. Jaihan pun ada petanya di tempatnya. Saya tak perlu. Ni kalau nak tunjuk pun boleh. Satu lagi, ni Sungai Jaihan. Hadis yang sama dalam Muslim tadi. Peta tadi pun dah tunjukkan. Sebenarnya sama. Ini Sungai Jaihan. Ini Sungai Jaihan yang tadilah. Dia masuk sini. Ini berakhirnya. Tempat berakhir sungai ini. Ni kawasan pergunungan dekat Turki ni. Ni sekarang ni dah ada masjid, ada macam ni. Itu ceritanya. Baik. Jadi kawasan ni memang Islam pun kalau kita perhatikan Turki tu hampir 100% kira-kiranya Islam. Disebutkan begitulah hakikatnya, tu tak kira lah. Sejauh mana berpegang dengan agama Islam, tu tak kira pada namanya lah. Begitulah. Yang kedua, orang-orang yang tubuhnya bergantung hidup dengan air tempat sungai itu akhirnya akan ke syurga. Bukan kerana minum air itu, kerana akan beriman. Jadi ini macam simbolik lah yang diceritakan oleh Nabi SAW itu. Dan memeluk agama Islam. Ini disebutkan oleh Qadhi Iyad. Dan Imam Nawawi pun ada menukilkannya di dalam Syarah Muslim. Yang ketiga, isyarat kepada 4 sungai tersebut dan sungai-sungai lain di dunia ini akan ada juga di dalam syurga nanti. Dia kata, bukan 4 ni saja. 4 tu sebagai contoh saja. Yang lain-lain ni akan ada juga nanti. Walaupun sifat-sifatnya akan berubah dan berbeza sama sekali daripada di dunia dahulu. Kalau sungai kita ni
keruh nampaknya. Tanah bercampur dengan tanah, kuning airnya. Adakah begitu nanti besok? Tidak. Dia akan berubah. Sama seperti nikmat-nikmat Allah yang lain seperti tersebut dalam Quran kan. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha. Itu. Berdasarkan ayat itu. Setiap kali ahli syurga itu diberi rezeki berupa buah-buah, mereka akan berkata, inilah yang pernah diberikan kepada kita dahulu. Kita makan buah rambutan dalam syurga. Kita kata, ini buah ni kita dah makan. Dah dalam dunia dahulu. Jadi ada pula di sana tu. Tapi serupa zahir dia sajalah. Zahir dia saja. Jadi hakikatnya tu tak akan sama dah. Yang di akhirat tu dengan dalam dunia ni. Kalau dalam dunia ni banyak perkara lah. Ada kita tengok di luar tu nampak elok. Nampak cantik je, bersih. Di dalam tu penuh dengan ulat. Ada juga, itu dunia. Di sana dah tak ada dah semua tu. Jadi bukan buah saja. Kata dia sungai-sungai ni begitu juga. Akan pergi ke sana dan bertukar rupa. Walau bagaimanapun orang akan tahu ini sungai Kelantan, ini sungai Golok, ini sungai itu, sungai ini. Akan sebut begitu. Ini yang pernah. Tapi macam mana tak tahu hakikatnya. Sekadar itu. Ini disebutkan oleh dan dipilih oleh Ustaz Dr. Musa Syahin Lashim, pengarang Fathul Mun'im, syarah Sahih Muslim. Dia syarah Sahih Muslim ni dalam jilid yang ke-10, muka surat 450. Itu pendapat dia. Jadi oleh kerana hadis ini tidak jelas dan masih boleh dipertikaikan, masih boleh dibagi pandangan, masing-masing bagi pandangan lah. Dan masing-masing ada sandaran sendiri, Bukan kata apa nama ni, lepas fikiran begitu ikut rasa, tidak. Masing-masing kalau kita tanya macam tadi dia sebut, contohnya dalam Quran ada sebut gitu. Mana barang-barang di dunia, nikmat di dunia ni akan dikembalikan pula di akhirat dalam syurga nanti. Sehingga ahli syurga tu kata, ini buah yang kita pernah makan dulu. Wa utu bihi mutasyabihat. Jadi dibagi serupa, sama rupanya itu. Dari segi rupa, tapi dari segi rasanya, apa kalau kita nak kata khasiatnya pun tak sama. Tak sama. Itu pendapatnya. Seterusnya yang keempat, mengisyaratkan bahawa sebagaimana di dunia ini sungai sangat penting dan merupakan sumber untuk kelangsungan hidup manusia dan kesuburan bumi. Bila ada sungai, makmurlah. Kalau zaman dahulu, cuba tengoklah di mana-mana pun di dunia ni, bandar-bandar ada di sekitar sungai-sungai. Sebab itu apa nama ni, jalan pengangkutan zaman dahulu untuk bawa barang-barang mudah nak sampai dekat tepi-tepi sungai tu. Cuba tengok kalau saya di Kelantan ni, Kota Baru. Kota Baru tu tepi sungai. Mana-mana pun. Bandar ni dia akan buat tepi sungai. Kalau dahulu. Sekarang ni dah mula berubah dah. Sebab orang boleh buat airport, boleh buat kereta api, ada kereta boleh pergi. Di kawasan pergunungan yang jauh daripada sungai pun boleh jadi bandar. Kalau zaman dahulu kita tengok bandar-bandar lama memang begitu. Di mana-mana dunia pun, Sungai Mekong misalnya. Di sekitar tu bukan main panjang Sungai Mekong tu. Berapa negeri rentas. Lepas tu memang menjadi punca pendapatan kepada penduduk-penduduk tempatan itu. Jadi makna penting kedudukan sungai itu. Di dalam syurga juga ia sangat penting untuk penghuni-penghuninya dan merupakan punca kemakmurannya. Cuma kita tak tahulah macam mana proses dia tu, kejadiannya tu tak tahulah. Cuma secara umum gitu disebut. 4 sungai yang tersebut itu tidak lebih daripada contoh yang diberikan untuk orang-orang yang berada tidak jauh dari tanah semenanjung Arab di mana wahyu diturunkan. Sebab itu disebutkan 4 tu. Seperti mana dalam Quran disebutkan buah delima, buah anggur, buah kurma, itu yang diulang-ulang sebut. Tak pernah pula disebut buah durian, buah rambutan. Apakah maknanya tak ada dalam dunia ni buah tu? Ada. Bolehkah kita kata Quran ni kurang bersifat lokal kerana dia menyebutkan buah-buah lokal saja, tempatan saja? Bolehkah kita kata begitu? Tak boleh. Kita kena tengok dari sudut lain. Sebab mula-mula sekali Al-Quran itu, begitu juga hadis,
Nabi sampaikan kepada orang Arab. Dan orang Arab itu saja yang dia tahu. Mereka tidak tahu jauh-jauh, banyak lagi buah-buah yang lain. Sekadar nak menunjukkan nikmat yang mereka sendiri rasai, cukup dah sekadar itu. Jadi begitu juga di sini, kita kena faham begitu. Perkataan min yang tersebut di dalam hadis Sahih Muslim dan lain-lain itu, ada juga yang lain dengan lafaz yang lain, ada dalam selain Muslim. Itu dipakai oleh golongan ulama yang berpendapat begini sebagai min tashbihiyah, orang panggil. Jadi sebagai min tashbihiyah. Ni cuba kita tengok ni. Sayhan wa Jayhan wal Furat wan Nil kullun min. Ni min. Ni penting. Min itu min apa? Dia banyak boleh berlaku perbezaan pendapat antaranya kerana memahami sesuatu perkataan itu berbeza. Sama juga di sini. Fujrat arba'atu anhar minal jannah. Apa makna min? Di sini min. Min ni banyak makna. Memanglah selapisnya kita tahu min ni haraf jar. Menyebabkan isim yang berada selepasnya itu majrur dengan sebabnya. Itu dari segi zahirnya, i'rab zahirnya. Dari segi makna dia tu ada banyak maknanya. Antaranya ialah tashbih, untuk memberi makna tashbih. Untuk memberi makna tashbih. Dengan arti mithlu. Jadi kita mithlu lah. Mithlu. Minal jannah mithlu anharil jannah. Mithlu anharil jannah. Seperti sungai-sungai dalam syurga. Begitu. Ataupun ka, seperti juga. Yang memberi arti seperti, macam, bagaikan dan lain-lain. Sama seperti perkataan min yang tersebut di dalam hadis, innal mar'ah khuliqat min dhila'in. Wanita itu dijadikan dari tulang rusuk. Wanita dijadikan dari tulang rusuk. Daripada sini, orang yang terpengaruh dengan riwayat Israiliyah, dia mengatakan Hawa itu wanita yang dimaksudkan di sini Hawa. Jadi daripada tulang rusuk Adam. Sebab dia tengok kepada hadis ini saja. Dan dia salah faham sebab ada min itu. Min itu dia tidak pakai dengan makna min tashbihiyah, tapi dia pakai dengan makna min tab'idiyah atau min ibtidaiyah. Itu masalahnya. Padahal tidak ada pun sesiapa pun kata Nabi telah menentukan min di sini dengan makna ini. Mana ada macam itu? Jadi itu satu perkara yang penting. Mana peserta-peserta kita ni, sahabat-sahabat kita. Saya nak tengok, seronok sikit tengok kan. Ini satu perbahasan yang menarik sebenarnya. Satu perbahasan yang menarik. Suka nak dapat perbahasan-perbahasan seperti ini sebenarnya. Jadi biar kita berasa menghargai sedikit. Saya pun tak tidur malam. Tapi saya tidurlah tengah hari kan. Jangan pula saya kata saya tak tidur pula. Saya orang biasa. Pening kepala lah kalau tak tidur. Tapi nak buat ni saya terpaksa kena cek sana, cek sini. Buat kajian. Semok sana, semok sini. Tak tidur malam. Malam tadi pun saya tidur sekejap. Tak sampai sejam pun saya tidur. Sebab nak semok ni, nak semok. Jadi kenalah kita menghargai. Menghargai. Ahli ilmu kalau buat kerja memang penat. Memang begitulah caranya. Saya cerita tu bukan apa, supaya yang nak mahir dalam sesuatu dia kena usaha begitulah. Sebab itulah kata dalam peribahasa Arab dia kata man talabal ula sahiral layaliya. Orang yang nak mencari ketinggian, dia akan berjaga malam. Rupanya betul. Memang begitu. Orang yang buat kajian, penyelidikan betul, sampai tak tidur malam. Kena sedar tu, jangan nak senang-senang dapat apa-apa. Jangan begitu. Susah nak dapat. Kena buat kajian lah. Terutama kita berkait dengan agama ni, kena bertanggungjawab lebih lagi. Kalau tidak berdosa kita. Kena ada hujah yang kuat. Tengok dari sudut ni, kita kata begitu sebab kita pakai min ini dengan makna ni. Buktinya ada, ni contohnya.
Orang yang keliru tu sebab ahli kitab dulu keliru lah. Dia guna min. Min ni dengan makna dijadikan dari tulang rusuk. Jadi tulang rusuk siapa? Tulang rusuk Adam. Tulang rusuk Adam. Tapi dalam banyak riwayat yang lain pula disebutkan perempuan secara umum, bukan khusus dengan Hawa. Jadi macam mana pula? Jadi daripada tulang rusuk siapa pula? Itu masalahnya. Sebab itu bila kita baca hadis kena tengok semua. Jadi ia ditafsirkan oleh hadis lain dengan lafaz innal mar'ah kaddila'i. Sesungguhnya wanita itu seperti tulang rusuk. Jadi min ini dengan makna seperti. Ni yang sebenar. Ka ni ka. Tadi saya dah sebut. Min tashbihiyah dengan arti mithlu atau ka. Kaf yang memberi arti seperti, macam, bagaikan dan lain-lain. Ini riwayat yang tepatnya yang ni. Atau kalau kita nak terima riwayat di atas ini juga lafaz Rasulullah SAW, tak jadi masalah. Kita kena pakai min tashbihiyah. Sebab ada contohnya dalam riwayat yang lain dipakai tempat min itu kaf. Ka, seperti. Jadi ini makna dia yang sebenarnya. Bukan daripada tulang rusuk. Dalam Quran pun disebut wa khalaqa minha zawjaha. Allah SWT menjadikan daripada nafsin wahidah. Adam lah. Isterinya. Jadi itu dah dikeliru. Sebab di situ pun sama. Min tu min apa yang dipakai di situ? Kalau pakai min ibtidaiyah, min tabi'idiyah, memang jadi begitulah. Sedangkan kalau kita tengok dalam ayat yang lain, Allah SWT sebut dia jadikan ini saya tunjuk supaya lebih jelas kepada kita perkara ni. Ia berkait dengan Quran, berkait dengan banyak perkara. Supaya tengok sendiri ni umpamanya. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Ini bukan berkait dengan Adam dengan Hawa sahaja. Guna min juga di situ. Dan Allah telah menjadikan untuk kamu dari diri kamu. Kalau kita pakai dengan makna dari. Azwaja, pasangan-pasangan. Jadi, cuba kita fikir. Kalau isteri lebih tua daripada suami. Isteri dijadikan daripada suami dia tak ada lagi. Dijadikan daripada tulang rusuk suami dia ke macam mana pula? Dijadikan daripada suami dia tu macam mana? Atau kalau kita kata sebalik, suami itu jadi daripada isteri, jadi daripada tulang rusuk. Ini masalah. Sebab itu kita kena pakai min di sini, min tashbihiyah. Baru selesai masalah. Sama juga kita baca hadis ini, ada sebut min, kita kena pakai begitulah. Jadi sabda Rasulullah SAW yang bergaris di bawah ini. Sayhan, Wajayhan, Wal Furat, Wal Nil, kullum min anharil jannah. Sayhan, Jayhan, Furat dan Nil, semua yang tersebut ini min anharil jannah. Seperti atau bagaikan sungai-sungai syurga. Di dunia ni bagaikan sungai syurga. Dalam syurga pun ada sungai. Di dunia pun ada sungai. Jadi bagaikan min ni. Seperti sungai-sungai syurga kepada penduduk bumi ni. Begitu. Bukan daripada. Kalau daripada kita kata mari daripada syurga lah. Mari daripada syurga lah. Sepanjang-panjang sungai tu semua mari daripada syurga lah. Angkut bawa mari. Begitu. Siapa yang bawa mari? Banyak kemuskilan pula. Sepanjang-panjang sungai Nil tu merentasi beberapa negeri, sepanjang sungai Amazon tu diterbangkan daripada syurga bawa mari. Kalau Nabi Adam, Iblis, Hawa apa diturunkan daripada syurga tu boleh fahamlah, tak apalah, tunggu mari ke bumi. Jadi timbul banyak kemuskilan. Sungai itu dibawa sebelum ke atau selepas atau bersama mereka yang disuruh keluar tu. Itu dia. Sama macam mana? Banyak kemuskilan. Kecuali kita kata tak payah takwil lah, kita kata dah sebut daripada sana macam mana tak tahu. Gitu ya.
Kalau kita nak pakai dari sana juga. Atau sebahagian daripadanya, sebahagian buat mari di sini. Mungkin boleh jadi juga dengan kekuasaan Allah SWT itu telah berlaku. Cuma bila dia mari di sini, dia jadi sesuai dengan sifat-sifat dunia. Tak ada dah syurga tu. Tapi punca asalnya daripada syurga tu. Seperti mana api di dalam dunia ni dikatakan puncanya daripada neraka, jahannam. Itu dalam hadis. Jadi buat mari di sini tu dengan ada prosesnya lah. Sekarang ni tak jadi seperti api neraka betul lah. Tapi punca dia tu. Ada yang berpendapat begitu. Itu dalil dia. Dia kata, tak pelik kalau berlaku kita. Allah SWT boleh ambil sedikit daripada sana buat mari sini. Kepada yang sini ni bagi-bagilah. Letak sana, letak sini. Itu boleh berlaku. Boleh berlaku. Baik. Tapi saya lebih suka dengan takwilan ini. Dan takwilan ini disebut oleh Al-Qurtubi juga. Disebut oleh Al-Qurtubi juga. Jadi kita perlu ditakdirkan begini. Kullun ni tanwin iwab. Kullun tanwin iwab. Iwab kepada apa? Ganti. Iwab mana ganti? Ganti kepada mudhafun ilaihnya yang mahdzuf. Yani kullu wahidin minal madhkur. Setiap satu daripada yang tersebut itu. Min maknanya mithlu au seperti atau macam sungai-sungai syurga. Sungai-sungai syurga ada kesamaannya, ada sudut kesamaannya. Mana sungai tersebut itu seperti atau macam sungai-sungai di dalam syurga juga. Ada saya lebih suka takwilan ini. Bagi saya ini sebab ada contoh, dari segi bahasa pun okey. Walaupun yang lain-lain pun bagus juga. Tapi bagi saya yang ini lebih sesuai. Jadi sebutkan 4 tu sebagai contoh. Bukan nak kata 4 sungai itu saja, tidak. Banyak lagi sungai-sungai yang lain. Sebut tu untuk orang-orang yang berada tidak jauh dari semenanjung tanah Arab. Mereka kira-kira pernah dengar lah, kira-kira tak jauh sangat tu. Begitu. Tak apa. Kita pergi lagi. Yang kelima, 4 sungai tersebut sebagai contoh juga. Bukan mana 4 sungai itu saja, tidak. Dan sungai-sungai lain di dunia ini asalnya memang dari syurga. Asalnya. Tetapi kemudiannya mempunyai punca dan sumber masing-masing. Keluarnya daripada sini, startnya. Lepas tu berakhir di sini. Begitu. Sesuai dengan sifat dunia. Sama seperti manusia itu asalnya dari tanah. Jadi kalau kita kata manusia itu kejadian dari tanah, tak salah. Sebab melihat kepada kejadian asalnya, Nabi Adam itu. Tapi kita nak kata semua manusia dari tanah tak tepat. Sebab zuriat Adam bukan dijadikan daripada tanah. Dijadikan daripada air mani, ibu bapanya. Begitu. Jadi begitu juga sungai ni. Kalau kita kata asalnya dari syurga, min itu menunjukkan asal, min ibtidaiyah, tidak salah. Juga. Sebab asalnya, asal. Mari asal. Lepas tu bila mari sini, dia jadi macam lain. Begitu. Perkataan min yang tersebut di dalam hadis Sahih Muslim dan lain-lain itu dipakai oleh mereka ini sebagai min tab'idiyah. Mana sebahagian. Jadi sungai-sungai dalam dunia ni adalah sebahagian daripada sungai dalam syurga yang dibawakan oleh Allah ke sini untuk keperluan manusia sesuai dengan bumi lah, sesuai dengan bumi. Begitu maksudnya. Jadi yang memberi arti sebahagian daripada syurga. Bukan semua sekali syurga tu luas, sungai-sungainya pun kira-kiranya besar. Jadi tidak seperti di sini, tapi sebahagian. Lalu dibawa sini, jadilah sungai-sungai. Atau min ibtidaiyah, yang memberi arti bermula dan berasal daripada atau berpunca daripada surga. Sebagaimana api dalam dunia ni berpunca daripada neraka. Siapa bawa mari? Allah lah bawa. Macam mana kita tak tahu. Apa peliknya? Kalau sungai-sungai ni asalnya daripada surga.
Itu pendapat yang ke-5. Yang ke-6, 4 sungai tersebut itu sahaja. Sebab itu yang disebut dalam hadis. Ni pakai zahir ni, zahiri. Berpunca daripada syurga. Yang ni asalnya. Zahir beberapa, tapi dia kata asalnya bukan sungai ni betul-betul bagi daripada syurga. 100% tak ada berubah. Mana boleh? Itu bercanggah dengan kenyataan. Jadi dia kena kata juga. Zahiri pun kena kata juga. Asalnya. Zahir beberapa hadis Rasulullah SAW merupakan dalilnya. Antaranya ialah hadis berikut. Dipancarkan 4 sungai daripada syurga. Furat, Nil, Sayhan dan Jaihan. Jadi sungai Furat ini maklum. Sungai Furat ini pun maklum. Nil, sungai Nil ni. Dia mari daripada sana juga, daripada atas juga, daripada sebelah Turki. Sungai Euphrates ataupun Tigris ni. Sungai Dijlah. Tapi di sini tak ada sebut Dijlah. Yang adanya Sayhan, Jaihan. Apabila berada di dunia, sifat-sifat asalnya jadi berubah. Keadaannya sama seperti sungai-sungai lain juga yang terdapat di dunia ini. Lewat dah kita. Kemudian saya nak kalau boleh orang lain pula baca di sini. Silakan, siapa nak baca sini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maulana, saya baca. Siapa ni? Fuad. Fuad. Dah tak ada orang menyahut Fuad kan? Ada. Silakan. Yang ketujuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selain daripada bahagian yang sahih di dalam contoh pertama itu, terdapat beberapa dakwaan yang jika diterima, niscaya ia akan dianggap sebagai keistimewaan. Antaranya, 1. 4 bukit di dunia ini dikatakan berasal dari syurga. Bukit Uhud adalah salah satu daripadanya. Sedangkan kenyataan ini tidak terdapat di dalam riwayat-riwayat yang sahih maupun hasan. Yang kedua, 4 peperangan yang berlaku di zaman Nabi SAW juga dikatakan sebagai berasal dari syurga. Apa artinya perang Badar, Uhud, Khandaq dan Hunain itu berasal dari syurga? Sukar sekali untuk difahami. Tidak ada takwilan yang dapat menghilangkan kekusutannya. Itulah. Kalau kita terima semua tu jadi masalah. Kita tak boleh terima sebab tak ada hadis sahih. Gitulah. Dan kalau kita nak takwil pun susah. Apa maknanya peperangan? Peperangan berlaku juga ke dalam syurga. Apa maksudnya? Ada berlaku tumpah darah ke dalam syurga? Atau macam mana? Kita nak takwil kata Bukit Uhud tu akan bawa ke syurga. Bukit Uhud dalam dunia ni dikata dari syurga, bukan akan dibawa ke syurga. Apa yang susah nak takwil tu? Nak takwil macam mana? Kalau dikatakan dari syurga dan istimewa, orang kafir pun ada juga mati di situ. Dan kita kena tengok sunnah Rasulullah ada buat apa-apa amalan ke di situ? Tak ada apa. Yang adanya sebelum Nabi SAW meninggal dunia, Nabi SAW pergi pula dan menyembahyangkan sahabat-sahabat yang telah meninggal dalam perang Uhud tu. Itu saja dia buat. Lepas tu dia tak pernah buat apa pun di situ. Jadi susah kita nak terima tu. Dengan sebab adanya bahagian-bahagian itu. Dan ia pula tidak ada di dalam riwayat-riwayat yang sahih. Teruskan. Poin yang ke-8, terdapat beberapa lagi saluran riwayat yang menyatakan kelebihan bukit-bukit tertentu. Khususnya bukit-bukit yang tersebut di dalam contoh pertama di atas. Di dalam kitab-kitab hadis maudhu', nama beberapa orang sahabat yang lain juga turut dikaitkan. Mereka ialah Abu Hurairah, Sahal ibn Sa'ad dan Anas bin Malik. Sebagai contoh tambahan, mari kita lihat hadis yang dikaitkan dengan sahabat Rasulullah SAW, Sahal bin Sa'ad pula. Berikut adalah riwayatnya sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Adi dengan sanadnya di dalam kitabnya Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijali. Kalau mula kita kata qala ke mana? Kalau mula-mula tak payah. Haddatsana Ahmad ibn Ali ibn al-Musanna qala haddatsana Ishaq ibn Abi Israil
قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال أخبرني أبو حازم عن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد ركن من أركان الجنة. Bermaksud Sahal bin Sa'ad meriwayatkan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bukit Uhud adalah satu rukun ataupun tiang seri daripada rukun-rukun ataupun tiang seri syurga. Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal, jilid 5, muka surat 297. Setelah mengemukakannya, Ibnu Adi berkata, aku tidak mengetahui ada orang lain meriwayatkannya daripada Abu Hazim selain Abdullah bin Ja'far. Dengan sanad yang sama di bahagian atasnya, hadis itu diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabirnya dan Abu Ya'la di dalam Musnadnya. Ibnul Jauzi juga mengemukakan riwayat Sahal ini melalui sanad Ibnu Adi yang tersebut itu. Setelah mengemukakannya, beliau menulis, kata An-Nasai, dia yakni Abdullah bin Ja'far matruk. Al-Jawzajani, Al-Zahabi, Hafiz Ibn Hajar dan lain-lain mengatakan Abdullah bin Ja'far sebagai perawi dhaif. Yang ke-9, benarlah kata Dr. Saleh bin Hamid bin Sa'id Ar-Rifa'i di dalam kitabnya bahawa hadis-hadis tentang Uhud adalah salah satu bukit syurga, semuanya dhaif. Lihat Mukhtasar Kitabul Ahadith Al-Waridah fi Fadailil Madinah, surat 40. Jadi tak ada sebenarnya satu pun yang sahih. Ada yang maudhu', ada yang dhaif sangat. Sekitar itu ya. Nak kata dhaif biasa pun tak ada. Dhaif sangat itu ada. Yang mana kalau kita kata maudhu' atau dhaif sangat pun tak boleh pakai. Untuk apa pun tak boleh pakai. Paling-paling kita kata ada keistimewaan sebabnya Nabi telah kata kepadanya, diam Uhud. Di atas kamu ni tidak ada orang lain, adanya seorang Nabi ini ni. Dia faham. Sekadar itu saja. Dan itu sebenarnya sebagai mukjizat Nabi, tak ada kaitan dengan orang-orang lain. Begitu sajalah. Apa yang berlaku sebagai mukjizat Nabi itu bukan untuk diambil berkat ke dia apa, tak ada semua. Tak ada. Tak pernah dibuat apa-apa oleh sahabat, oleh Nabi SAW sendiri. Jadi begitulah. Dan kita ada dua lagi contoh, insya-Allah. Kita akan kemukakan lagi berkenaan dengan bukit yang lain pula. Walau bagaimanapun, sama ada bukit Uhud ke bukit mana pun, tak ada satu pun. Kalau terutamanya yang dikaitkan dengan syurga tu, dari syurga ke syurga ke apa semua tu, tak ada semua tu. Paling-paling yang ada pun Uhud, kita menyertai Uhud dan Uhud menyertai kita. Itu khusus dengan Nabi. Orang lain tak boleh nak cakap begitu. Cakap bahasa kiasan, bahasa pinjaman bolehlah. Bahasa pinjaman bolehlah kita kata. Hidup Malaysia kita kata. Malaysia ni hidup macam orang ke? Bahasa kiasan, bahasa majaz orang panggil. Begitu. Sekadar itu ya adalah. Itu takwil lah. Kena takwil. Kalau ada pun. Kalau kita tidak takwil, kata memang dia tu menyintai Nabi. Allah SWT bagi ada perasaan kepada dia pada ketika itu. Sehingga boleh menyintai Nabi dan sahabat-sahabatnya. Itu sebagai mukjizat Nabinya. Setakat itu. Cukup. Setakat itu. Nak kata orang lain, ada begitu, dia boleh bercakap je dengan orang lain, karut. Tak ada siapa pun boleh dakwa begitu. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Saya nak tanya berhubung dengan takwilan hadis. Ya. Saya ada dengar ustaz di masjid ni, dia kata hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa ar-radd. Fahuwa ar-radd tu yang tertolak tu, dia kata maksudnya siapa yang tidak ikhlas dalam beribadat. Yang kita faham kalau
siapa yang buat inovasi baru yang bukan berasal daripada agama kan. Hmm. Yang kedua, dia bawa hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Yang ni dia kata maksud hadis ni kalau siapa yang beragama yang bukan beragama Islam baru tertolak. Jadi saya nak tanya, perlu ke kita takwil dua hadis ni? Ataupun kita boleh ambil maksud zahir yang mana kita faham dua hadis ni merujuk kepada siapa yang melakukan bid'ah dalam agama. Yang kedua, soalan saya, Ya. min tash apa tadi? Tashbihiyah. Min tashbihiyah ni sama ke dengan maksud kamathalil? Itulah. Mohon pencerahan Maulana. Terima kasih. Sama. Yang pertama tu, yang terakhir itulah yang betulnya. Itu yang jelasnya. Maksudnya mengada-ngadakan bid'ah. Tak kira sama ada bid'ah dalam akidah ke, dalam ibadat ke. Man amila amalan. Amalan itu isyarat kepada amalan tu. Khususnya amalan-amalan yang berkait dengan hukum hakam, berkait dengan akidah. Itulah yang dimaksudkan. Nak takwil jauh-jauh itu tak kena lah. Yang difahami oleh sahabatnya begitu hadis itu. Seterusnya, yang kedua, ya kamathali pun boleh, sama juga. Sama juga. Min tashbihiyah tu dengan makna begitulah. Maknanya Allah SWT menjadikan daripada diri kamu tu maksudnya dari jenis diri kamu. Kalau ayat Quran tadi, ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Allah SWT menjadikan untuk kamu dari jenis diri kamu. Mana manusia jugalah. Itu maksudnya. Itu min jinsiyah namanya. Min jinsiyah. Dari jenis. Manusia juga seperti kamu. Sebagai pasangan kamu. Kalau jin jadi pasangan kita tidak susah. Sekali gaib, sekali ada macam mana? Dia nampak kita tak nampak dia. Kita nak pukul dia meraih. Tu dia sepak belakang kita. Nampak macam mana? Susah. Sebab itu Allah SWT, itu satu nikmat Allah. Satu kurniaan Allah. Rahmat Allah. Dia bagi isteri-isteri pasangan kita ni, lelaki ke, dari jenis kita juga. Itu senang. Nikmat Allah. Jadi sebut di situ sebagai nikmat itu. Jadi min tu dari jenis. Wa khalaqa minha zawjaha. Dan dijadikan dari jenis nafsin wahidah tu. Dari jenis Adam tu juga dijadikan isteri. Min jinsiyah. Ini kita boleh lihat dalam tafsir perbahasan ulama tu. Jadi dia faham, tiba-tiba ada yang faham ini min tab'idiyah. Mana sebahagian daripada tubuh Adam. Nak ambil daripada hadis mana? Hadis tak ada. Kalau ada dalam Bible ada lah. Daripada itulah rusuk Adam tu. Sedangkan itu makna yang itulah diselamatkan yang betulnya seperti itulah rusuk tu. Jadi dia ada seperti min dengan makna kadzinai, seperti itulah rusuk. Itulah orang panggil min tashbihiyah. Jelas tu. Min tashbihiyah, min jinsiyah, min ibtidaiyah, min tab'idiyah. Banyak min tu pula. Maulana, Ya. maksudnya hadis yang dua tadi dia kata pasal yang hadis pertama tu kena ikhlas, dengan yang kedua tu kena yang agama Islam. Maksudnya kalau keluar daripada agama Islam tu fahuwa rad. Maksudnya takwil dia ni terpesong jauh sekali ke Maulana? Ada tak muhaddisin yang bawa takwilan dia ni? Tak ada. Itu karut tu tak betul tu. Okey. Jauh tu takwilan itu. Itu yang buat saya keliru tu. Sebab itu takwilan ini dia kena ada asas dia. Macam kita sebut tadi. Dari segi bahasanya begini-begini. Dari segi contohnya dalam Quran, yang saya sebut tadi kan, masing-masing ada kemukakan. Ni. Dia ada. Itu baru takwilan yang betul. Ada asas dia. Dan nak takwil kena tengok juga. Dah jelas dah. Memang begitu Nabi maksudkan. Dan sahabat pun faham begitu. Ya, betul, tak boleh dah kita pusing kepala kelai, tak boleh. Salah lah jadi. Gitu. Sebab dia pun tak bawa kata-kata ulama-ulama hadis kan.
Tu saya fikir betul ke apa yang dia bagi tahu ni pasal Ya. takwil hadis. Ya, Okay, ya. terima kasih Maulana. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Mungkin satu lagi kot. Maulana, Ya, ya. nak tanya, sebab ada satu hadis yang Rasulullah kata yang akan ikut selepas dia adalah yang orang yang tangan panjang kan. So isteri Rasulullah bila dengar hadis tu dia bandingkan tangan dia orang, siapa yang lebih panjang tangan. Ya, ya. Kemudian bila isteri Rasulullah yang seorang tu meninggal, saya tak ingat nama, baru dia orang sedar bahawa yang maksud tangan panjang tu bukan makna literal lah. So adakah kita boleh kata juga hadis-hadis ni kita kena faham tengok pada realiti juga. Mana kalau selain pada ada asas takwilan tu, tapi maknanya kita boleh takwil tu tengok realiti, kalau bercanggah realiti barulah kita takwil. Adakah kita boleh kata macam tu? Betul. Itu memang dipakai begitu. Ulama-ulama pakai begitu. Zainab namanya isteri Nabi tu. Dia tu pendek lah. Dia tu rendah. Tiba-tiba dia mati dulu. Tapi dia banyak derma. Suka buat kebajikan. Suka bersedekah apa. Jadi itu maksudnya. Memang itu ada asasnya. Daripada hadis Nabi sendiri pun ada. Nabi sendiri pun ada takwil. Itu tak boleh rafi. Nabi sendiri pun ada takwil. Tapi kena tengok lah. Macam tadi. Kalau kita tak takwil. Betul-betul. Apa namanya sungai-sungai tadi pada syurga. Mana ada sifat-sifatnya. Itu bercanggah dengan kenyataan tu. Nak tak nak kita kena takwil. Itu maksudnya. Memang dia bertengok realiti. Betul ke tidak? Kalau daripada syurga betul tidak gitu. Tak berubah. Tak ada siapa pun faham begitu. Zahiri macam mana pun dia tak akan faham begitu. Paling tidak dia akan kata asalnya. Asalnya. Sebab tu dia kata asalnya. Dari syurga. Tapi bila mari ke sini dia berubah. Gitu. Makna kena takwil jugalah. Tak boleh terima zahir tu. Tak boleh terima. Ya, itu salah satu perkara yang diambil kira lah. Dia bercanggah ke tidak dengan realiti. Macam sahabat tadi, isteri Nabi tu. Dia bercanggah dengan realiti. Jadi mereka pun tahulah ikan itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Ya. Saya rasa cukuplah ya. Setakat itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik dan hidayah oleh Allah dan diberkati ilmu kita. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.